Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada peminat-peminat bola rotan TV dan juga sepak takraw khususnya. So sekarang dah pukul lebih kurang 5.50 petang lah. Kira-kira baru lepas 20 minit pasukan Malaysia acara antarregu yang diwakili oleh Zarif, Afifuddin, Uda dan juga Ijab Bangau beraksi menentang Thailand. Keputusan yang dijangka, tetapi bagi saya aksi itu harus dipuji lah. Melihat kebolehan diorang bertahan, bukan sekadar bertahan, tapi setidak-tidaknya memaksa si Riwat keluar, itu adalah bagi saya satu pencapaian lah sebenarnya. Dan kita melihat beberapa perkara lah. So sebelum saya nak cerita pasal perkara tu, saya nak dengar dulu ataupun nak tengok dulu komen daripada kalian semua. Adakah kalian rasa perlawanan tadi mencapai expectation atau lebih ataupun tak sampai? Tolong komen. Okey ke, tak okey ke, ataupun wow perlawanan tadi. Meskipun kalah, kita tahu, kita jangka kekalahan tu memang kita dah expect sebab kita membandingkan dengan prestasi semasa lah macam tu. Sebabnya kita lihat dulu ialah peringkat separuh akhir Malaysia menentang Filipin. Kita melihat Malaysia menentang Filipin dalam masa yang sama Thailand menentang Indonesia. Meskipun Indonesia tidak layak ke peringkat akhir, tetapi adalah satu perkara yang membuka mata juga. Tekong kita bukan tak bagus, cuma Thailand terlampau bagus. Amir Aiman, saya setuju, memang Thailand dia berada di level dia tersendiri lah. Itu cerita dia. Cuma at least Indonesia tadi dapat menunjukkan bahawa mereka tidak boleh dipandang rendah. Indonesia membuktikan bahawa satu, tekong Indonesia bukan badan atletik pun. Kalau kita tengok betul lah badan tekong dia besar, kila pendek. Itu kalau kita tengok tapi gameplay dia orang puas hati. Thailand goyang. Okey, daging tadi defend guard lagi untuk Thailand, dan tekong kena pandai letak, cari ruang. Okay, alright. Maksudnya setakat 3 komen ada perkembangan tapi belum cukup power. Alright, saya setuju juga. Maknanya better than what being expected lah, kan? Kalaulah kita ada panjang tengok time sedikit prestasi mereka, hasil lebih kurang. Okay. Sebab yelah, saya rasa kita membandingkan semasa acara berpasukan hari tu, acara berpasukan tadi kita kena lanyak 21-6 masa first set tu. Saya rasa memang ramai. Saya rasa tu yang menyebabkan orang trigger, marah, orang bagi komen. Pandangan saya kejap lagi. Ni tengok on the way beli ambil anak ni. Cuma saya nak cakap tu lah. Maksudnya pandangan saya pada peringkat awal, satunya sebab kenapa fan ramai yang marah. Sebab 21-6 masa kena peringkat pasukan tu hari tu, saya percaya ramai tak boleh terima. Tapi maksudnya pair Zarif bukanlah dengan ideal. Nampak kan? Bila Zarif main dengan Uda, Afifuddin dekat situ, Ijab Bangau ada, kita tengok game jadi lain lah. Game jadi lain. Itu maksudnya. Jadi apa yang kita boleh faham di sini ialah ni yang kita kata pada awal, masalah pengurusan, macam mana mereka cair regu tu. Satu, player kita okey, cuma yelah macam kita katakan, apa jurang-jurang yang besar kita dapat lihat. Okey, ini pandangan saya. Pertama, Zarif, Uda, Afifuddin dan juga Ijab Bangau, di Malaysia ni mereka cuma kena gasak paling kuat pun cuma oleh Sobir, Syahir Panjang, Faisal ataupun Angah. Kita lihat itulah antara pemain-pemain yang memberi tekanan. Saya jadi presiden PSM tak ada kot. Okey, yang mana itulah level paling laju. Saya rasa sebenarnya kalau kat Malaysia ni, pandangan saya lah, saya tak tahu pandangan kalian, 3 tekong paling laju servis. 3 tekong paling laju servis ialah, satu, super laju memang milik Sobir, kemudian Syahir. Tetapi kita kena ingat rekod servis paling laju STL masih lagi milik Mio pada 85 km sejam. Jadi 3 tekong ini memiliki kelajuan servis yang kalau kita tengoklah, kelajuan servis Sitipong, kelajuan servis Siriwat sememangnya. Waalaikumsalam, selamat petang. Servis Siriwat tadi kalau kita tengok
Siapa ni? Itulah Mio perform kat stage tak kuat. Kita tak faham. Sebab tu kita kata ini masalah pengurusan. Sebab kita tak faham apa sebenarnya yang bermain di fikiran pengurusan ni. Bukanlah kita nak kata Zarif tak baik. Jadi itu bukan. Sebab bagi saya Zarif pun baik. Dia layak. Dan dia pun pernah main Sukasi sebelum ni. Bukan tak pernah pun macam tu. Cuma macam saya katalah, pertahanan kita tekong barang elok jangan. Okay. Sebab kita tak pernah jumpa di STL servis yang macam tu. Maka memang kita tak nafilah pemain-pemain kita tadi berdepan dengan cabaran untuk berdepan dengan servis-servis macam ni. So mungkin ada yang tanya, alah Indonesia tak ada pun macam Siriwat, macam Sitipong, boleh je ambil. Ni mungkin ada yang akan tanya. Indonesia, diorang punya latihan beza. Indonesia punya latihan beza. Saya dah tengok sendiri macam latihan diorang. Tak sama dengan kita. Kita punya tengok Indonesia training, kita akan tengok macam mana mereka atur pergerakan, stepping tu betul. Kali kedua setelah 2019 kita dapat peluang kat masa. Ya betul-betul. Game final dah habis dah Stanley tadi. Thailand dah menang dah 2-0. Okey, jadi apa yang kita dapat faham ini, kita masih kekurangan servis-servis yang macam tu untuk kita kendalikan. Nak kata servis Zarif tak jalan, jalan juga. Servis Zarif tadi jalan juga sebenarnya. Tapi obvious jalan masa bila Ijat Bangau baling. Uda baling. Bila Uda baling tadi kita nampak gameplay dah mula jadi beza lah kan. Kemudian apabila Ijat Bangau masuk tadi, sebenarnya kita dapat rentak berbeza. Kenapa beza? Sebab Ijat Bangau punya blocking tadi memang kacau. Cerita training Indonesia. Okey. Training Indonesia tak apa, nanti saya cerita. Sebab ni kita cerita pasca Thailand Malaysia dulu Okey. Saya cuma harapkan macam ni je lah. Balik Malaysia, saya sangat berharap lah supaya pasukan pengurusan, saya tak tahu PSM masih lagi ke atau MSC ke, saya tak pastilah. Tapi dia bukan pada paper punya discussion saja dah lagi. Banyak betul apa sebuah kurang. Macam saya kata lah, banyak benda lagi kita nak kena evaluasi sebenarnya. Mod permainan, bentuk latihan. Ijat Bangau pukul, kalau kita tengok tadi blocking tak jalan tau. Perasan tak? Siam tadi saya rasa sebiji pun tak dapat blocking Ijat Bangau. Ke ada tadi? Saya rasa Ijat Bangau pukul, Siam tak dapat ikut. Jadi kalau nak kata masalah gulung backstroke, saya rasa bukan masalah gulung backstroke dah. Sebab Ijat Bangau proof tadi, permainan dia memang solid. Cuma ada sebiji dua tadi buang. Lepas tu kalau kita tengok Patrapo pun bijak, dia larikan bola. Cuma betul-betul Abang Lim, tekong Siam tu, itu si Siriwat, bila dia cari Afifuddin tadi tu satu benda lah. Kita tengok memang bila Siriwat cari Afifuddin memang mampus macam tu. Sitipong pula masa lawan Malaysia jadi confident dia lain. Masa dia lawan Indonesia, kita tengok dia buang tadi, ada sekali tu sampai 4 biji dia buang. Nanti saya share video Indonesia lawan Thailand tu. Dan kemasukan Siriwat tadi, memang bila dia masuk, kita tengok macam mana, kat mana sasaran servis dia. Tengok drop Sitipong, Siriwat punya drop macam mana, pergerakan kaki dia. Ini semua benda-benda yang kita dah banyak kali tengok tapi kita masih tak dapat nak hadam dengan baik. Sitipong tadi sebab dia dah leading Abang Lim, jadi dia confident boleh pump macam tu. Dan kita tahu Kamal, coach Thailand punya perangai pun ialah dia time leading pun dia berani tukar player. Kita tak ada. Kita kalau leading kita tak tukar player. Bukan Malaysia je lah, coach Malaysia. Saya rasa saya jadi coach pun, kalau player saya tengah leading kot, takkan saya nak tukar. Saya tak tukar. Tapi itulah apa yang Kamal Tan Kim Hong ni dah buat sejak berbelas-belas tahun dulu. Ketika dia orang leading, dia berani tukar player dia. Sebab dia tahu tahap pemain dia, dia tahu apa dia nak guna pakai untuk tu. Dan kredit juga sebenarnya kepada Uda, bagi saya lah. Uda tadi saya tengok gameplay Uda baik. Uda dapat bantu pasukan dengan balingan Uda tadi. Lepas tu Uda punya pertahanan tadi pun mantap juga. First ball Uda tadi, walaupun ada beberapa biji itu yang memang dah, kalau letak Patrapong pun kena lah. After all Patrapong pun kena lanyak juga tadi dengan Zarif kan. Jadi saya rasa fair sebenarnya. Cuma end game kita, ini macam main chess pula, ada end game ni. Okay, kita masa mula
net to net point satu. Tapi bila kita mula ada gap 2 biji, kat sini yang kita nampak ni. Udah goyang tadi, saya setuju juga Pak tu. Tapi kalau kita bandingkan dengan permainan yang terdahulu lah, kalau kita tengok pair tadi Afifuddin, kalau ideal dekat situ tadi, lagi banyak masalah kan. Tapi Uda tadi at least Hantaran Uda tu dapat diselesaikan oleh Ijat Bangau lah. Itu saya kata tadi. That's why kredit paling besar sebenarnya bagi Ijat Bangau hari ni. Sebab dalam segala kemelut bola yang memang hancur, orang kata apa, halau bilau juga tadi tu kan, tetapi Ijat Bangau dapat menyelesaikan tugasan dia lah setidak-tidaknya. Tapi bila ace berturut-turut oleh Siam tadi tu, kat situ kita punya break point tu cicir lah kat situ. Sebab game macam ni kita kena ingat juga, Zarif punya servis bukan semua ace, dan Zarif punya servis bukan semua beri mata, so defend. Sampai Siam tadi pun ada setting terlepas. Dalam kata lain, dia orang pun boleh buat mistake juga dalam keadaan mungkin mood tertekan macam tu. Jadi saya setuju dengan kebanyakan komen yang saya baca tadi ialah tentang isu first ball. Kita boleh naikkan first ball, InsyaAllah adalah ni. Cuma macam mana kita nak naikkan first ball kalau kita tak jumpa first ball macam tu dalam negara kita? Itu persoalan dia kan. Memang kita kata first ball. Tapi bila kita tak jumpa Farid macam Farid kan, Farid dah jumpa macam-macam tekong kan. Tapi bila kita jarang jumpa tekong laju-laju macam si Tipong, macam Siriwat, tambah pula Siriwat dengan kaki kiri. Dan satu perkara yang saya rasa nanti saya akan keluarkan satu video tentang servis Siriwat, iaitu diabolical servis Siriwat ni tadi. Anda akan perasan Siriwat sekarang ni dia ambil bola kebanyakannya atas kepala dah. Dia tak ambil bola depan, dia banyak ambil bola atas. Dan dia boleh delay dia punya servis tadi tu. Memang servis Tipong diharamkan Itulah kelebihan servis L. That's why saya dah beberapa video dah saya buat pasal servis L tu kan. Dia bukan sekadar servis kuda, tapi dia servis L. Jadi dia beberapa pemain daripada Sabah dah mula cuba menguasai servis L ni. Saya harap apa yang saya share sebelum ni tu dia ambil berat lah sebenarnya So Siriwat punya servis tadi sampai peringkat, kalau dia tak cari sideline memang tak jalan. Tapi kalau kita pasang tadi, Siriwat punya servis most of the time point bila dia cari sideline. Sama ada ke arah Uda ataupun ke arah Afifuddin tadi, macam tu. Dan kalau kita bandingkan semasa Siriwat main lawan Indonesia tadi, memang Siriwat dia cari V lah, V boom itu. Jadi lain, dia punya pergerakannya lain. So saya perhati tadi, saya kaji servis Siriwat. Nanti saya buat slow mo video dia nanti. Dia memang dah ambil belakang kepala. So pergerakan dia tu tambah pula dia kidal mengakibatkan kena ada speed track macam dia. Itu okey, kekalkan gandingan. Saya rasa setuju juga gandingan Zarif tadi. Saya rasa serasi lah juga Zarif, Uda dan juga Ijat Bangau tadi sedap lah tu kan. Saya rasa sedap lah tu. Al-Hafiz Siti Pom Malaysia, saya rasa tak. Al-Hafiz belum Siti Pom Malaysia. Kita ada beberapa orang yang lebih mirip pada Siti Pom. Al-Hafiz bagi saya dia belum rupa macam Siti Pom sepenuhnya. Kita ada beberapa tekong yang macam tu. Antaranya tekong muda Perlis. Tekong muda Perlis sekarang ni memang ada art Siti Pom, tapi dia tak ada sizing Siti Pom. Sizing Siti Pom yang kita ada sekarang ni ada pada Haziq, ada pada Zuri, dan beberapa tekong-tekong muda yang lain saya dah jumpa lah. Tetapi gameplay mereka masih belum mampu kita angkat ke peringkat yang lebih tinggi macam tu. But inilah yang pasukan pengurusan Malaysia lah. Sama ada MSC ke PSM ke, anda kena keluar, kena cari scouting, kena buat scouting. Jangan harapkan orang je lah macam tu. Itu yang saya harapkan sangat. Kabarnya nanti akan ada pula beberapa orang dipanggil oleh pihak pengurusan PSM untuk mendapatkan idea apa semua. Tahniahlah pada yang dijemput tu. Pergilah, bagilah idea dekat PSM tu apa nak buat apa semua. Bila kita cerita pasal pembangunan akaumbi, pengawal akaumbi ni, dia tak boleh cakap kain mulut tau. Dia tak boleh kita mengutamakan pembangunan akaumbi, tapi sebenarnya serahkan cikgu sekolah je. Itu memang takkan jadi memang. Itu memang takkan jadi. Rasmi itu takkan jadi. Okay. So apa pun saya sebenarnya mengharapkan game tadi tie break lah. Terus-terang saya cakap saya mengharapkan game tie break. Sebabnya apa? Sebab hari ni dia orang main sampai 3 game. So kita mengharapkan lah Thailand mungkin hilang tumpuan ke, Thailand apa orang kata tak ada fokus ke apa kan.
gambar pula dengan Indonesia tadi, diorang dah game gigit. Tapi malangnya kita tak berjaya heret ke tie break lah. Bagi saya tu satu, yelah, we miss that part lah sebenarnya. Saya rasa kalau tadi tie break, mungkin lah dia akan memberi kesan yang berbeza pula macam tu Tapi bagi saya ini pengajaran yang harus diambil juga. Melihat macam mana jiran kita Indonesia mengenepikan semua faktor-faktor yang kita terbayangkan sebelum ni lah. Tinggi lah, badan fit lah, gemuk lah, apalah kan. Benda-benda tu pun kita kena terima lah, bahawa nampaknya itu adalah faktor, mungkin faktor sampingan tapi perfect game yang ditunjukkan tadi. Macam mana feeder Indonesia tadi baik bang, feeder Indonesia tadi baik kalau kita nampak. Lepas tu macam tadi defend, kita tengok orang Thailand defend, Patrapong dah setting di sebalik papan tu pun masih boleh setting kat lagi. Bukannya power taekwondo tapi sentiasa di tempat yang susah diambil. Betul, maksudnya ni lah dia, side lah tu. Sasaran servis. Memang tadi kalau Siriwak servis kat Afifuddin macam tu, macam mana nak ambil hoi? Kan? Macam mana nak ambil? Bila Siriwak masuk masa lawan Indonesia tadi pun, dia punya cari, ya Allah, side satu, kepala otak lah nak ambil macam mana kan. Jadi Musim baru ambil coach Thailand untuk bantu coach Talib defend kita korang. Tak tahulah bos, nak kata coach Thailand adalah jawapan dia, saya pun tak tahulah nak cakap. Sebab kita dah pernah dapat pun coach Thailand sebelum ni. Kita ada Prawit dah ada. Dulu zaman Cakri pun kita dah ada. Tapi yelah, ceritanya ialah Korea tak perlukan coach Thailand, dan dia proof yang diorang boleh meningkat. Indonesia juga kalau kita tengok dengan mod latihan diorang, it's not only yang regu kita tengok tadi, Indonesia pun banyak juga. Ni tu cerita dia. Sebab diorang jarang buat mistake. Jarang buat mistake tu adalah kata-kata besar dalam perbualan kita hari ni lah. So macam mana kita nak make less mistake, itu perkara dia. Jadi benda ni memerlukan proses dia panggil normalisasi. Normalisasi. Sebab macam kita main petang-petang, kita dah jumpa kawan main biasa macam kita kan. Kita tengok hari-hari dia main dengan dia, kita dah tahu dia letak kat mana, kita dah tahu dia sebi kat mana. Jadi kita boleh mengalami normalisasi tu. Tapi kalau di Malaysia kita kurang jumpa dengan pemain-pemain macam ni, so nak melakukan normalisasi ni susah lah. Setuju Sofian, setuju. Kalau dalam bertahan, betul Garudin defend lah. Seperti mana dia katakan oleh sahabat-sahabat yang lain lah, isu dia ialah defend. Okay, now cuma satu persoalan besar selepas ni lah. Mungkin orang duk kita alah kau cakap pandai lah, kau cakap pandai, so what to do next? Itu soalan dia. Next balik apa nak buat? Malaysia nanti balik apa nak buat? Atau siapa pemain yang sepatutnya terkeluar daripada senarai? Siapa yang sepatutnya kita tambah masuk dalam tu? Ini juga adalah persoalan besar. So wajarkah Sobeh, wajarkah Syahir Rosdi, wajarkah Angah, Mio dimasukkan semula dalam squad? Itu pun persoalan besar juga. Atau perlu tak kita semua pujuk Muklis Borhan? Perlu tak kita pujuk Pak Long, feeder Negeri Sembilan, Zul Ilmi? Patutkah kita memujuk Suhairi Cherry untuk kembali ke skuad? Sebab kita tak nafi itu memang antara feeder-feeder yang baik kita ada kan. Selain daripada macam Fahran Adam semua ni kan, patut tak nak pujuk balik. Sebab saya tahu bukan mudah nak ajak Muklis main Malaysia balik. Dia akan ada 1,000 alasan lah untuk dia menolak main Malaysia. Tapi saya percaya kita semua setuju bahawa Muklis Borhan adalah antara feeder terbaik yang kita ada. So imagine tadi, kalau lah game tadi Muklis dekat situ, macam mana? Muklis hijab bangau bang kat situ. Tengah-tengah pula katalah Sobeh, ataupun tengah-tengah situ siapa? Syahir Rosdi, Mio. Saya rasa tadi mungkin lah dia akan memberi result yang agak sedikit beza. Tapi apa pun benda dah berlaku. Tahniahlah kepada pasukan Malaysia. Sebab setidaknya Perak dalam game mana yang kita risau tu sebenarnya apa? Kita risau bila draw, kita tak jumpa, kita awal-awal lagi dah kena. Jadi at least resultnya dapatlah 2 perak. Walaupun ramailah yang mempertikaikan tentang sasaran 2 perak, tapi itulah dia sukan Jadi
Ayong kan, Jepun. So dalam kata lain sebenarnya feeder kita banyak Feeder kita banyak sebenarnya. Feeder kita banyak. Jadi killer pun saya rasa fair. Killer kita pun kita ada fair. Saya rasa killer-killer kita boleh bersaing lah. Tak ada isu lah. Cuma itulah, defend dan juga tekong. Tekong untuk menyerang, untuk menyusahkan pihak lawan dari segi servis-servis mereka, atau tekong yang juga ada defend first ball. Kalau kita tengok juga sebenarnya macam Indonesia dan Thailand tadi, game mereka jadi lain sebab apa? Sebab dia ada banyak rally. Waalaikumsalam semua. Ni kepada Coach Isa, bukan kepada saya Sorry terjawab pula. So kalau kita tengok dari segi Indonesia lawan Thailand tadi, it's just a matter of diorang ada defend, blocking, rebound, masih boleh naik lagi, lawan balik. Itu membezakan lah. Saya tengok tadi sebenarnya saya dah macam, oh sudah kata Indonesia boleh main macam ni, macam mana kita nak berdepan tu. Mujur lah, tak jumpa lah di peringkat yang lebih awal Okay, itulah dia. So tahniah pada semua. And sekarang dah 6 suku. Malaysia boleh kalahkan Thai hanya dengan cara tukar game point. Jangan main 21, main 15 dulu. Musafir hamba itu memang idea yang out of the box. Saya juga sebenarnya melihat itu salah satu faktor. Kerana bila dalam mood permainan macam sekarang, service point ni, dia akan datang pada isu endurance tau. Isu endurance. Jadi bila datang pada isu endurance, kita cuma ada maksimum berapa puluh servis saja. Jadi Thailand memang terpaksa rembat. So mereka fokus pada strength. Tapi bila tak ada defend, maka dia akan jadi sangat service based games lah, faham tak? Jadi macam tu. But if game adalah rimlan macam dulu kan, dia mungkin menyebabkan konsistensi, melibatkan fitness. Okey lah. So kesimpulan akhir yang saya nak bagi kepada sahabat semua ialah, apa yang saya dia ada paradox juga, Rizal Jalil. Practice make perfect. No one is perfect. So paradoxnya, why practice? Dia ada paradox juga sebenarnya tu kan. Tapi betul, familiarisasi tu memanglah. Sebab tu dia kena training. That's why kita petikaikan kepada pengurusan. Sebab pengurusan membentuk struktur latihan, modules. That's why kita nak tahulah juga what went wrong berkenaan dengan kita punya modules ini. Sebab kita bukan baru kalah dengan Thailand, kita dah kalah bertahun-tahun lamanya. So adakah semua jenis latihan kita gagal? Adakah semua latihan-latihan yang dibentuk oleh pasukan modul apa semua ni sebenarnya tidak pun berkena dengan sasaran-sasaran yang dirancang? Itu persoalan besar lah. So nota untuk semua pada hari ni ialah, saya harap lah, ni utamanya pada guru-guru pada guru-guru, saya harap guru-guru jadikanlah apa yang dah berlaku hari ni untuk membakar semangat pemain-pemain anda. Sebab insyaAllah tahun ni MSSM dijangka ada, MSSD pun tak lama lagi akan jalan. So tolong bagilah sokongan. Amboi, saya guru lagi. Terima kasih Tok Mulu, terima kasih. Okey, jadi syarat guru-guru lah. Sebab peranan sekarang ni pada guru-guru untuk memastikan lebih banyak Zarif baru yang dapat dihasilkan, lebih banyak Faisal, lebih banyak Ijab Bangau dan semuanya. Hafiz Zain, tanya untuk adik awak Hafiz Zain. Hafiz Zain ni pada yang menonton, Hafiz Zain adalah abang kepada Zuhri Zain walaupun Zuhri tak main untuk kategori antara regu, tapi setidak-tidaknya lah Zuhri telah membalas kepercayaan setidak-tidaknya saya daripada dia budak, kita tengok dia ni ada potensi dan dia berjaya buktikan lah hari ni dia berada dalam pasukan Malaysia. Tahniah Hafiz dan juga pada orang tua awak. Salam lah kat dia orang. Okay, alright, tekong tak mampu bersaing, killer video. Okay dah. Itu isu dia. Kita punya servis lah. Alright, so kepada yang dah main takraw petang ni, good luck. Main elok. Yang ada MSL minggu ni, mainlah dengan sesungguh-sungguhnya. InsyaAllah nanti kita update lagi from time to time. Tahniah sekali lagi untuk pasukan Malaysia. Siriwat sama tak? Siriwat bawah saya lagi. Saya dah tua, saya dah veteran lah. Saya atas pada Poncai lagi umurnya kan. Okay, tadi bukan saya pukul atas pada Poncai. Saya umur lebih daripada Poncai. Macam tu. Okay, alright. So terima kasih semua. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.